Video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana kita dapat melakukan professional judgement ataupun pertimbangan profesional terhadap prestasi pelajar-pelajar kita dengan adil, tepat dan menyeluruh dengan bantuan satu formula. Untuk melakukan professional judgement, biasanya kita akan diarahkan untuk mengisi satu template ya, seperti ini ya. Ini untuk mata pelajaran, ini untuk semua mata pelajaran. Okey, untuk kelas template beginilah. Ini ada drop down, kita boleh pilih okey, pelaporan akhir tahun ataupun awal tahun. Sikit kita ambil contoh, kita ambil isi akhir tahun. Okey, kita akan diarahkan untuk mengisi template pelaporan pentaksiran bilik darjah gabung. Ini guru kelas yang pegang ni. Okey, jadi kita akan dapat template begini untuk membuat pengisian. Jadi kita carilah subjek kita. Seperti contoh kali ini, saya akan tunjukkan contoh macam mana kita nak buat professional judgement untuk mata pelajaran sains. Jadi nak cari mata pelajaran sains dulu lah, kan susah macam ni kan. Biasanya yang saya buat, saya akan letak cursor di sini. Saya akan cuba freezekan pen ni. Pergi view. Okey, pergi view, cari freeze pen, klik freeze pen. Okey, begini. Dia akan jadi macam ni. Jadi kita mudah untuk kita cari. Okey, macam contoh macam ni, saya akan cari sains. Kita akan buat pengisian di sinilah. Di sinilah kita akan membuat tahap penguasaan untuk pentaksiran akhir tahun. Dia nak satu nilai saya di sini, TP1 hingga TP6. Okey. Jadi di mana kita nak dapatkan TP-TP ni? Okey. Biasanya TP-TP tersebut terdapat pada borang transit yang kita isi selepas PDPC kita. Okey, contoh saya ni, ini borang transit saya. Okey, cikgu boleh buka simpan tempat-tempat mana-mana yang cikgu rasa mudah untuk akses. Okey, ini borang transit saya. Okey, sains tahun 1. Sains yang susahnya sains ini kita nak satu TP saja kan. Adalah TP sains ini ada gabungan 6 tema. Ya, tema yang pertama inquiry dalam sains, tema yang kedua sains hayat, tema yang ketiga sains fizikal, tema yang keempat sains bahan, tema yang kelima bumi angkasa dan juga teknologi. Yang susahnya kita kena buat kesimpulan untuk ke-6 tema ni yang tidak berada bersebelahan. Susah untuk kita melihat. Kita bagi contoh Adam is Arfin ini. Okey, untuk inquiry sains dia 3. Ya, contoh saya lah. Okey. Kita nak lihat pula yang untuk tema yang kedua pula. Jadi susah ya, kita nak tengok, kita kena scroll, susah. Jadi apa yang saya biasa buat, saya copy rumusan untuk tema tersebut. Okey, saya copy, saya buka sheet kedua, saya tampalkan. Okey, kita kecilkan sikit view untuk mudah lihat. Okey, kita balik pada sini. Kita copy balik. Okey. Untuk yang kedua pula kita paste kat sini. Okey, kita akan buat sehinggalah tema-tema yang terakhir sekali. Okey. Copy, kita paste. Senang je cikgu sebenarnya. Kita boleh copy, kita paste. Saya gunakan copy, saya Ctrl C ya. Saya Ctrl C, saya letak di sini, Ctrl V. Okey, baik. Sekarang ini dah ada duduk bersebelahan, baru mudah untuk kita lihat data-data tersebut. Okey, nak bagi cantik lagi, kita klik semua ni, kita dragkan, kita letak tengah. Okey, kita kecilkan sikit. Kita kecilkan sikit semua ya, untuk bagi mudah untuk kita view. Akan mudah nampak sekarang tu. Jadi nak mudah lagi, nak lebih nampak, lebih mudah untuk kita nilai, tulis tu tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5 dan juga tema 6. Okey. Di sini biasanya kita akan buat professional judgement untuk tahap penguasaan akhir. Okey, TP akhir tahun, yang mana kita akan copy ni, nanti kita akan paste saja di dalam
template pelaporan akhir itu. Okey. Nampak cantik sikit. Kaedah formula yang saya gunakan dekat sini adalah kaedah yang mana kita dah guna di universiti dulu, iaitu mengira pointer. Okey. Asasnya setiap tema-tema ini ada kekuatan masing-masing. Apa maksud dia? Sebagai contoh ya, saya tengok tahun 1 kita balik pada bola tansit. Okey, tema yang pertama, tema inquiry dalam sains, dalam dia ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang ini subtopik. 8 subtopik. Nilai dia 8 subtopik. Tema sains hayat pula 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 subtopik. Jadi nilai kekuatan tema tu berbeza-beza. Jadi dalam universiti, ibarat contohnya, setiap subjek kredit yang berlainan, mesti kekuatan berlainan, dia memberikan kekuatan yang berlainan kepada tema-tema tersebut. Jadi tidak adil kalau kita bagi pukul rata sahaja untuk semuanya. Jadi apa yang saya lakukan, saya menggunakan formula yang mana menyerupai macam mana kita nak kira pointer. Jadi setelah saya kira subtopik daripada tema pertama sampai tema yang ke-6 ini, saya kira terdapat 8 bagi tema yang pertama. Okey, 21 subtopik bagi tema yang kedua, 6 tema yang ketiga, 6 tema yang keempat, 3 tema yang kelima, 5 subtopik bagi tema yang ke-6, memberikan jumlah 49 bagi subtopik bagi tahun 1. Jadi setiap subtopik ini mempunyai kekuatan yang berbeza-beza, yang mana kita lihat pada tema yang kedua ni dia ada 21 subtopik. Banyak ya. Banyak topik dekat sini. Jadi kalau dia dapat tinggi markah di sini ataupun tinggi TP di sini, ini akan memberikan TP akhir yang banyak pada dia. Kalau pelajar itu kurang ke sini, kuranglah TP akhir ni nanti. Jadi macam mana kita nak kira? Pengiraan ni mudah sahaja, untuk bagi mudah. Jadi kita buat sama dengan di situ. Kita ambil sama dengan, kita darab. Ni klik sini. Okey. Tambah 3 dan bukan tambah ya, darab tema yang ketiga. Sebab ni kita klik kat sini 3, kita tambah, kita darab kotak ini. Okey, H7 tambah lagi darab dengan kotak yang sini, tekan tambah darab J7 9. Okey, kita bagi satu kurangnya. Tekan enter. Kan formula tu copy, Ctrl C, drag sini, paste, Ctrl V, dapat semua. Okey. Lepas tu cikgu rasa sesuai tak sesuai tahap pencapaian akhir bagi pelajar ini, untuk cikgu tambah nilai TP ni terpulang pada cikgu lah. Okey, sebagai contoh, budak ini walaupun TP akhir dia 3, ini berdasarkan konten ya. Cikgu rasa disiplin dia bagus, dia banyak membantu cikgu dalam kelas, dia ada banyak memberikan tunjuk ajar pada rakan-rakan yang lain. Cikgu rasa boleh diberikan TP yang lebih tinggi, terpulang pada cikgu atas professional judgement cikgu bagilah dia 4 ataupun 5. Bagi contoh, kita bagi dari sini, oh budak ni bagus, banyak membantu rakan-rakan, banyak tolong cikgu, banyak bertunjuk ajar, ada disiplin yang baik, kita bagi dia 4. Ini atas budi bicara cikgu lah. Okey, itu kalau ada pertambahan. Kalau cikgu tak nak buat pertambahan, terpulang pada cikgu. Dan biasanya saya akan lihat juga, biasanya saya akan ubah, okey, mengikut disiplin ataupun nasihat-nasihat. Saya minta nasihat daripada rakan-rakan guru yang lain, prestasi pelajar ini, baru kita ubah. Setelah kita ubah di sini, barulah kita copy dia, Ctrl C, kita pergi pada file PBDI template tu, kita paste saja pada mata pelajaran sains. Okey,
klik value only. Okey, klik value only. Okey, dapat nilai tu. Okey, sama juga kita drag balik, kita betulkan dia punya nilai pada nilai titik perpuluhan yang terhampir. Okey, jadi terus ada sini auto. Sekiranya cikgu tak nak buat perubahan pada TP pelajar ini pada bulan transit, cikgu boleh buat perubahan TP pelajar ini pada template perpelajaran yang akhir ini. Okey. Bagaimana kita nak buat yang untuk pertengahan tahun pula? Profile adjustment untuk pertengahan tahun perlu juga dibuat. Jadi untuk itu kita mudah saja, kita addkan sahaja, kita insertkan saja kolom. Maaf, kita insertkan kolom di sini. Insert. Okey. Bagi putih. Jadi kita buat TP pertengahan tahun. Besarkan TP pertengahan tahun, TP akhir tahun. Okey. Formula dia macam mana? Formula dia lebih kurang sama juga konsep macam ni, cuma kita ambil sampai 3 TP sahaja. Jadi nilai subtopik itu pun turut berkurang. Jadi nilai keseluruhan subtopik kita akan hasil tambah daripada 3 ini sahaja. Formula masih sama dan kita perlu deletekan 3 formula yang terakhir, tinggal 3 tema saja. Okey. Jadi caranya kita copy di sini, copy, kita pergi pada kolom sini, kita tekan paste. Okey. Okey, kita tekan paste. Jadi nilai sini 1. 3, 1. Ini disebabkan kita menggunakan formula bagi akhir tahun, dia kira sekali. Jadi caranya kita perlu buang formula yang 3 terakhir ini sehingga kurungan ini. Okey, dah tambah yang sini sehingga kurungan tema yang terakhir kita delete kan. Okey. Tinggal 3 saja dan kita perlu ubah jumlah keseluruhan subtopik itu yang ada berapa? 21, 8 tambah 21, 29, 29 tambah 5, 29 tambah 6, 35. Kita just ubah saja 35 kan. So kita enter. Jadi nilai ada kat sini kosong. Jadi maksud ada kesalahan pada formula inilah. Kemudian apa yang salahnya? Kita tengok ini E7. Okey, kita tekan ni dia jadi A7. Kita hanya perlu tukar saja dia. A7 ni kita klik saja 3 tu. Okey, E7. B7 pun silap, kita drag sini, kita tu klik pada sini. Tu tukar. C7 pun silap, dia nak G7, kita drag, hitamkan dia, kita klik pada sini. Okey. Enter semula. Okay. Dah betul. Okey, nilai 75, 3 tema sahaja. Enter, dapatlah formula untuk pertengahan tahun. Cara yang sama, kita boleh copy, kita paste semua. Pergi macam saya biasa buat, saya suka tarik keseluruhan ni lebih cepat sampai ke sini. So, inilah TP pertengahan tahun bagi sains tahun 1. Begitulah yang saya buat untuk memudahkan kerja saya agar saya tak tersilap dalam menilai prestasi pelajar saya bagi TP pertengahan tahun dan juga professional judgement bagi TP akhir tahun. Dan kaedah yang sama juga macam mana kita nak transfer TP pertengahan tahun sains ini, kita drag, kita copy, kita pergi pada template pelaporan akhir, just klik cari pertengahan tahun dan kita cari mata pelajaran sains. Pergi di sini, kita paste sahaja. Okey, klik value only sebab tadi yang kita buat tadi ada formula, kita buat value only. Jadi nilai terus ada di sini. Okey. Jadi dengan itu cikgu dapat melakukan professional judgement dengan tepat, menyeluruh dan adil kepada pelajar-pelajar cikgu. Diharapkan video ini dapat memberikan sedikit sebanyak idea kepada rakan-rakan cikgu untuk memudahkan kerja dalam melaksanakan pentadsiran dan juga professional judgement untuk pelajar-pelajar cikgu dengan adil, saksama dan menyeluruh.
Akhir sekali, jangan lupa subscribe untuk memberi sokongan kepada saya untuk menghasilkan lebih banyak lagi video-video yang berkaitan dengan pendidikan yang dapat memudahkan kerja kita sebagai seorang cikgu. Assalamualaikum. Bye-bye.